Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung balik mengenai kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika baginda merasa sedih di atas kewafatan Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang mana Nabi merasakan satu kehilangan yang besar kerana istrinya Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang isteri yang sangat setia, bahkan sering membantu Rasulullah dan sentiasa memberi semangat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan bahawa para sahabat merasai Nabi ini dalam keadaan kesunyian dan memerlukan orang yang memberi semangat kepadanya, kerana selepas daripada kewafatan Siti Khadijah, selepas daripada kewafatan Abi Talib, penentangan orang-orang musyrikin Mekah begitu hebat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dikatakan selepas daripada Abi Talib wafat, maka orang-orang kafir sudah berani menyakiti ataupun melakukan yang buruk kepada Nabi. Mengatakan bahawa selepas daripada Abi Talib wafat, ada pernah satu ketika Nabi berjalan lalu berjumpa dengan pemuda-pemuda musyrikin Mekah telah mengambil tanah ataupun pasir lalu diletakkan di atas kepala Nabi secara beramai-ramai. Namun demikian Nabi tidak bersabar, terus Nabi balik, tidak menghiraukan dia, dan kelihatan pada tubuh Nabi ini ada kotoran pasir-pasir yang menyebabkan Siti Fatimah radhiyallahu anha merasa sedih di atas apa yang orang lakukan kepada baginda Rasulullah. Lalu Nabi kata pada Siti Fatimah, wahai anakku, jangan engkau menangis. Semenjak daripada kewafatan Abi Talib, mereka sudah berani menyakiti aku. Namun demikian Rasulullah menyabarkan Siti Fatimah, mengatakan bahawa Allah Ta'ala akan memelihara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sahabiah, seorang wanita yang memikirkan perlunya Nabi berkahwin, iaitu seorang wanita yang bernama Khawlah. Wanita inilah yang menjadi orang tengah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin selepas daripada kewafatan Siti Khadijah. Pada bulan kematian Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah Al-Amiriyah Al-Qurashiyah selepas beliau kematian suaminya dan juga sepupunya As-Sukran ibnu Amru. Jadi Saudah ini dia berkahwin dengan sepupu dia, dan suami dia ini dikatakan orang yang beriman kepada Allah. Keimanan dia kepada Allah menyebabkan dia diuji. Dia diuji, yang mana Saudah ini terpaksa berhijrah daripada kampung dia, kerana kaum dia ini, Bani Amirahnya, tidak menyokong, tidak menyetujui keluarga ini beriman kepada Allah. Maka dia pun keluarlah daripada Mekah, berhijrah ke kota Madinah. Maknanya dengan arti kata Saudah ini orang yang beriman, suami dia pun juga orang yang beriman. Lalu dikatakan selepas wafatnya Siti Khadijah, maka Nabi berkahwin dengan Saudah. Diriwayatkan Khawlah ini dia memberitahu pada Rasulullah bahawa sewajarnya Rasulullah berkahwin yang lain, kerana melihat penentangan orang-orang begitu kuat dan Nabi perlukan sokongan, maka dicadangkan agar berkahwin. Maka Nabi pun bertanya kepada Khawlah, maka Khawlah mencadangkan agar mengahwini Saudah. Kebetulan Saudah ini suaminya sudah wafat, lalulah dicadangkan agar berkahwin dengan Saudah. Maka dengan perantaraan Khawlah ini, akhirnya Nabi berkahwin dengan Saudah ibnu Zam'ah.
keluarganya dikatakan merasa sangat gembira kerana ini merupakan satu penghormatan, dan Saudah sendiri juga merasa gembira kerana ia merupakan ini satu penghormatan bagi dirinya, dan dia juga merasa bersalah kerana Saudah ini umurnya agak tua sedikit, lebih tua pada baginda Rasulullah. Lalu oleh kerana ini merupakan satu penghormatan dirasakan, dan dia seorang janda, berkahwin sebagaimana Khadijah, Saudah pun janda juga, maka Nabi pun berkahwin dengan Saudah ibnu Zam'ah. Maka dalam keadaan macam itu tidak menjadi masalah bila melihat bahawa Nabi berkahwin dengan janda, sedangkan sebelum daripada ini pun Nabi berkahwin dengan seorang janda juga. Maka tidaklah menjadi timbul satu persoalan. Maka dikatakan Saudah beriman dengan Allah dan Rasul dan terpaksa berhadapan dengan kaum keluarganya dan juga bani anak saudaranya, yakni kaum keluarga yang anak beranak dia tidak setuju Saudah ini beriman. Akhirnya duduk sama suaminya wafat. Bila suaminya wafat, dia tidak ada orang lah. Nak balik ke siapa? Nak balik pada anak beranak tak setuju. Tapi keluarga dia, satu keluarga beriman. Ayah dia pun beriman, Zam'ah itu ibunya pun beriman, tapi selain daripada keluarganya tidak menerima dia. Maka dia berkahwinlah dengan seorang ini, As-Sukran ibnu Amru. Suami dia wafat. Bila suami wafat, maka dia keseorangan, keluarga anak beranak dia tidak terima dia. Maka itu di antara Nabi berkahwin dengannya untuk menjaga supaya dia ini kekal dalam beriman kepada Allah. Dan Nabi bimbang takut dia ini dikahwinkan dengan orang yang tidak beriman. Maka dengan sebab itu akhirnya Nabi mengawininya. Beliau berhijrah bersama-sama dengan suaminya ke Habsyah semasa berhijrah. Bukan berhijrah ke Madinah, ke Habsyah suami dia ni. Suami dia berhijrah ke Habsyah, balik daripada hijrah tu suami dia wafat. Jadi berkahwin di kota Mekah, bukan di kota Madinah. Lalu dalam keadaan macam itu, beliau berhijrah bersama-sama dengan suaminya ke Habsyah semasa hijrah yang kedua demi menjaga agamanya. Sekembalinya mereka daripada hijrah tersebut, suaminya meninggal dunia. Jadi suaminya di antara orang yang awal-awal masuk Islam. Kemudian bila berlaku penentangan di kota Mekah, Nabi suruh berhijrah. Hijrah yang kedua itu dia dengan suami dia pergi hijrah, balik daripada hijrah tu suami dia wafat. Maka duduklah dia keseorangan dengan ayah dan ibunya, anak beranak dia, kaum kerabat dia menolak dia. Maka sebagai jalan Nabi ini, orang yang berhati mulia, akhirnya Nabi mengawini Saudah. Tidak ada tindakan yang paling baik yang perlu dilakukan oleh Rasulullah kepada lelaki yang beriman dengannya untuk membantu ni lelaki ini yang isteri kepada sahabatnya, selain daripada mengahwini bekas isterinya, bekas isteri sahabat dia tadi. Yakni bekas isteri Sukran tadi, yang Sukran ibnu Amru wafat, maka Nabi mengawininya. Nabi kahwin untuk menjaga agama Saudah. Kerana masa itu boleh berlaku dibenarkan lagi berkahwin dengan boleh berkahwin dengan orang tak beriman masa itu. Maka dibimbangi, takut dalam keadaan tu dikahwin dengan anak beranak yang tidak beriman. Nabi kahwin tadi supaya selamat wanita ini yang ketika itu tidak ada lelaki yang boleh menjaga dia ketika itu. Lalulah Nabi mengawininya, melambangkan bahawa Nabi ini orang yang berhati mulia. Sekiranya baginda menyerahkan Saudah kepada kaumnya yang kehati dan membenci Islam, sudah tentu mereka akan melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan keluar daripada Islam. Sebab itulah Nabi kahwin. Kalau orang kata Nabi ini suka wanita mengikut nafsu, tidak. Kalau kita baca sebab-sebab Nabi kahwin, jelas Nabi berkahwin ini kerana untuk menjaga agama. Maka Nabi bimbang kerana boleh Saudah itu boleh dikahwini oleh lelaki yang belum lagi beriman, terdiri daripada kaum dia. Kalau dia kahwin dengan suami itu membenci Rasulullah, sudah pastilah suaminya akan menyekat dia, boleh jadi memukul dia, boleh jadi menyuruh dia murtad. Maka Nabi nak jaga supaya dia ini duduk dalam Islam,
terpelihara, maka Nabi mengahwininya. Disebabkan Saudah mempunyai keturunan yang mulia di kalangan kaumnya ini, menghalangnya daripada berkahwin dengan lelaki yang mempunyai keturunan dan kedudukan yang lebih rendah daripadanya. Maka Nabi orang yang hebat, orang yang mulia. Saudah pun orang mulia juga di kalangan kaum dia. Jadi kalau orang biasa nak ambil yang beriman, orang beriman nak suruh sahabat biasa nak kahwin dengan Saudah, mungkin payah. Sebab Saudah ini wanita yang mulia, ada kedudukan. Dia Nabi yang mulia, yang tinggi kedudukan, kahwin dengan Saudah. Kahwin dengan Saudah. Jadi ketika mana Khawlah itu beritahu kepada Nabi, Nabi bersetuju. Nabi kata kalau macam itu kamu beritahulah kepada mendapat keluarganya. Sebelum beritahu pada keluarga, Khawlah berjumpa Saudah. Dia kata sesungguhnya akan datang rahmat yang besar pada kamu. Tapi Saudah tak faham. Tidak faham. Apa maksud kamu ni? Lalu dikatakan bahawa aku ini wakil pada Rasulullah supaya untuk meminang kamu. Maka Saudah terkejut. Ini satu kemuliaan yang besar. Benar ke kamu kata macam ni? Kata-kata ya benar. Kalau macam itu kamu bincanglah dengan keluarga aku. Maka dia pergi jumpa dengan Zam'ah, ayah kepada Saudah. Ayah pada Saudah patut bincang dengan mak dia. Mak dia pun beritahu bahawa sesungguhnya kita ini diberi kemuliaan di sisi Allah dan Rasul. Sehingga Rasulullah ingin mengahwini anak kita. Lalu dipanggil Saudah, beritahu kepada dia Rasulullah ingin berkahwin denganmu. Maka Saudah rasa gembira. Hanya Saudah bertanya, adakah dia ini layak nak kahwin dengan Rasulullah yang punya kedudukan yang mulia? Yang mulia. Maknanya akhirnya kaulah memberitahu dia datang ini wakil daripada Rasulullah. Maka bergembiralah, lalu berkahwinlah Nabi dengan Saudah. Kalau tidak silapnya lebih kurang mas kahwinnya 500 dirham berkahwin dengan Saudah ini. Ada ulama mengatakan bahawa sebelum itu Khawlah mencadangkan mengahwini Aisyah. Tetapi bila mengahwini Aisyah, kelihatan Aisyah itu masih lagi budak lagi. Lalu dikatakan bahawa saya ada baca dalam sirah yang lain, Nabi telah mengahwini Aisyah. Lepas mengahwini Aisyah, lalu tidak lagi duduk bersama, mengahwini Saudah. Maka tidak dipastikan sama ada Saudah dahulu ataupun Aisyah, tapi Nabi kahwin dalam rapat antara Saudah dengan tu. Hanya Nabi kahwin dengan Aisyah tidak duduk lagi sekali, hinggalah menunggu Aisyah ini besar, sudah cukup masa dia tu, barulah duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan macam itu Allah Taala kahwinkan Rasulullah dengan Saudah. Saudah ini dia seorang wanita, dia janda. Kemudian dalam keadaan dia itu mempunyai kedudukan yang mulia, dan dalam keadaan itu dia ini di kalangan isteri yang paling tua. Pernah satu ketika mengatakan bahawa Rasulullah ingin menceraikan dia, memberitahu ingin melepaskan dia. Melepaskan dia dalam keadaan dia sudah tua, kemudian dalam keadaan dia sudah tidak berapa sihat. Maknanya, lalu dia kata, ya Rasulullah, sebenarnya saya selepas suami saya wafat, saya memang tidak ada niat pun nak berkahwin dengan lelaki lain. Tetapi tiba-tiba Rasulullah mau mengahwini saya, maka sudah tentulah saya ini akan menerimanya, kerana yang datang meminang itu adalah Rasulullah. Saya terima ini sebenarnya saya memang sangat inginkan kehidupan bersama dengan baginda Rasulullah. Rupanya Allah Ta'ala kabulkan saya ingin bersama denganmu ya Rasulullah di dunia dan juga di negeri akhirat. Kalau macam itu, jangan ceraikanlah saya. Tetapi kalau Rasulullah nak bahagian saya, giliran saya, maka saya beri giliran saya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu dikatakan bahawa Aisyah ini dia rapat dengan Saudah. Selain dia rapat dengan Saudah, dia rapat juga dengan Hafsah, isteri Nabi yang lain. Maknanya, maka Rasulullah SAW tidak jadi menceraikan Saudah. Dan Saudah ini isteri baginda Rasulullah. Maka isteri baginda Rasulullah ini dipanggil Ummul Mukminin, ibu segala orang yang beriman kepada Allah. Kalau Rasulullah mentalakkan dia, lelaki lain tidak boleh kahwin dengan dia.
Kerana dia merupakan kedudukannya seperti ibu dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha selepas sebulan berkahwin dengan Saudah. Ini mengatakan bahawa dikahwinnya Saudah dahulu baru Aisyah. Dalam kitab ini ada setengah pun saya baca dia kata Aisyah dulu, tapi wallahu alam dalam masa yang hampir. Lalu dikatakan selepas sebulan berkahwin dengan Saudah, Rasulullah mengawini Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Lalulah masa itu sudah dicadangkan Aisyah dengan Saudah. Bila saja Nabi mengawini Saudah, kemudian kaulah juga menjadi orang tengah agar mengawini seorang wanita yang bernama Aisyah binti Abu Bakar. Maka bila sahaja dicadangkan, lalu Nabi merasakan bahawa Abu Bakar ini sahabat rapat dia. Akhirnya Nabi pun tak apa, terima, setuju, alhamdulillah setuju. Tapi bila kaulah beritahu kepada keluarga dia, khabar kepada Ummul Ruman, iaitu mak kepada Siti Aisyah, isteri kepada Sayyidina Abu Bakar, kata isteri dia nanti dulu. Nanti dulu sebab apa? Rupanya ada sebab. Sebab keluarga Sayyidina Abu Bakar ini telah berjanji untuk memberi kepada seorang lelaki lain, kepada Aisyah. Tetapi lelaki itu tidak beriman. Hanya keluarga Sayyidina Abu Bakar ini dia terkenal dengan orang yang tak pernah mungkir janji. Maka ibu kepada Aisyah ni sangat gembira. Allah, untungnya Rasulullah nak berkahwin dengan Rasulullah, tapi kita ada urusan lagi. Kalau macam tu kita tunggu Sayyidina Abu Bakar. Maka bila tunggu Sayyidina Abu Bakar pun balik isteri beritahu bahawa Rasulullah ini datangkan wakil bernama Kaulah untuk meminang Siti Aisyah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini satu kemuliaan yang besar, sangat gembira. Tapi tak boleh lagi beri keputusan, kamu tunggu sini. Jangan kamu beri lagi keputusan pada Rasulullah, dan jangan jumpa lagi Rasulullah, kamu tunggu sini, aku nak keluar sekejap, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka Kaulah, dia duduk rumah Sayyidina Abu Bakar, tak keluar. Sayyidina Abu Bakar pergi rumah orang, kemudian nak tanya mengenai perjanjian nak bagi anak dia itu berkahwin dengan Aisyah. Ditakdirkan oleh Allah, keluarga belah lelaki ni tak beriman. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanya, bagaimana dengan perjanjian kita yang kita nak kahwinkan anak kita, anak saya dengan anak kamu ni macam mana? Katanya, macam mana aku nak kahwinkan anak aku dengan anak kamu? Kamu telah mengikut Muhammad. Kamu telah mengikut Muhammad dan perjalanan mana agama kamu sudah tidak sama. Maka dengan sendiri keluarga sana menolak, tidak mahu mengawinkan anaknya dengan Aisyah. Maka gembira Sayyidina Abu Bakar, memang tu jawapan dia nak. Lalulah Sayyidina Abu Bakar pun balik. Beritahu kepada isterinya, alhamdulillah, sesungguhnya belum apa-apa pihak sana sudah mengatakan tidak setuju, sudah menolak, tidak mahu kahwinkan anak dia dengan anak kita. Lalulah dalam keadaan macam itu, beritahu kepada kaulah. Kalau macam itu barulah kamu beritahu pada Rasulullah bahawa Sayyidina Abu Bakar menerimanya dengan rasa gembira, dan ini satu kemuliaan yang besar. Lalulah pergilah dia beritahu gembira. Bila gembira beritahu, Sayyidina Abu Bakar dan keluarganya bergembira. Kemudian kaulah beritahu pula keluarga dia, dah bila nak buat, nak kahwin macam mana ini? Aisyah kecil lagi. Aisyah ni masih kecil lagi. Diriwayatkan bahawa umurnya lebih kurang dalam 6 atau 7 tahun. Kalau anak kita kok, kalau pasti baru maknanya baru lagi, ataupun dah ada satu. Lalu macam mana? Akhirnya tak apa, dikahwinkan dahulu. Maka dikahwinkan dahulu, tetapi dibiarkan Nabi, isteri dia ini Aisyah, duduk bersama dengan keluarganya. Maka dikatakan bahawa selepas sebulan berkahwin dengan Saudah, Rasulullah SAW mengawini Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu umurnya tidak sampai 7 tahun, lebih kurang dalam 6 tahun. Rasulullah SAW tidak mengawini seorang pun anak dara selain daripada beliau.
Yang pertama Khadijah janda, yang kedua janda dengan berkahwin dengan Abu Halah, kata nama suami dia. Kemudian suami kepada Khadijah wafat. Suami kepada Khadijah wafat, maka Nabi pun kahwin dengan Siti Khadijah. Yang kedua, Nabi berkahwin dengan Saudah. Saudah suaminya Sukron ibnu Amru. Lalu dalam keadaan macam itu wafat Sukron tadi, balik daripada hijrah ke Habsyah, maka Nabi kahwin. Dua isterinya yang terdahulu adalah janda. Tiba-tiba Nabi kahwin dengan Siti Aisyah, dan Aisyah ini anak dara. Dan dikatakan Aisyah ini seorang wanita yang cantik. Kemudian dia ini cergas. Saudah, dia ini orang tua. Dan dikatakan masa dia kahwin tu tubuhnya agak gemar sedikit. Tapi Saudah ni dikatakan orang yang kelakar, selalu bergurau dengan Nabi. Kadang-kadang dia bercakap menyebabkan Nabi tersenyum. Lalu dikatakan bahawa Aisyah pula dia anak dara. Kemudian Aisyah ini dia manja. Dan dia ini seorang wanita yang cantik, sehingga Nabi menggelarkan dia Humairah. Humairah ni maknanya wanita yang kemerah-merahan, maknanya yang cantik. Lalu dikatakan bahawa Nabi tidak pernah berkahwin seorang pun anak dara selain daripada Aisyah. Mereka tinggal bersama ketika di Madinah. Ketika di Madinah tinggal. Masa di Mekah tidak. Tidak, ketika di Madinah. Mengenai Saudah, baginda tinggal bersamanya di Mekah. Itu masa di Mekah lagi. Tapi ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah, Aisyah ada di Mekah lagi. Aisyah ada di Mekah. Jadi Aisyah ini dapat perkembangan Rasulullah. Lepas dia kahwin dengan Khadijah, Saudah lepas tu kahwin dengan Aisyah. Jadi masa Nabi berhijrah itu, Siti Aisyah itu sudah isteri Rasulullah. Tapi Nabi maknanya tidak duduk bersama. Maka Nabi berhijrah dengan ayah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar. Isteri Sayyidina Abu Bakar tak berhijrah lagi. Selang beberapa lama sebab duduk di kota Madinah, lalulah Nabi hantar, Nabi suruh Abdullah ibnu Abu Bakar, yakni anak Sayyidina Abu Bakar, membawa ibunya dan Aisyah ke Madinah. Berhijrah sampai ke kota Madinah. Selepas sebulan kewafatan Khadijah, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Talib pula meninggal dunia. Abi Talib ini orang yang kuat menjaga Rasulullah. Kuat menjaga Rasulullah sehingga dia kata, lam usallimuka abadan, aku tidak akan serahkan kamu wahai Muhammad selama-lamanya kepada orang musyrikin Mekah, sehingga Abi Talib wafat. Maka ketika hampir Abi Talib nak wafat, maka Nabi pergi ziarah dia. Ziarah dia ketika itu ada riwayat Ibnu Abbas bersama dengan Nabi. Ketika mana Nabi pergi tengok Abi Talib, Abi Talib ini di samping Abi Talib ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Nabi kata kepada dia, berimanlah kamu kepada Allah, sebutlah la ilaha illallah. Kalau kamu sebut la ilaha illallah, aku akan memberi syafaat kepada kamu di negeri akhirat kelak. Kata Nabi kepada Abi Talib. Lalu masa tu Abi Talib boleh bercakap lagi. Lalu Abi Talib kata, tidak ada perkara yang menghalang aku untuk bersama dengan kamu. Mula tidak ada masalah, tetapi bagaimana dengan keturunan aku, bagaimana dengan adik-beradik aku yang lain? Bagaimana pula orang akan mengatakan akhir-akhirnya ikut anak saudara juga? Maknanya, jadi dia ini mempertahankan dia punya pandangan, dia punya pendirian dia, walaupun dia tahu Rasulullah ini benar. Dan dia juga merasa malu ataupun memikirkan tentang hubungan dia dengan ahli keluarga. Lalu dia ajar, katakanlah Rasulullah bersungguh-sungguh Rasulullah mengajar Abi Talib agar beriman kepada Allah. Lalu akhirnya dikatakan bahawa Abi Talib tidak beriman. Ada riwayat mengatakan bahawa Ibnu Abbas ketika Nabi sebut Kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, Ibnu Abbas melihat bibir Abi Talib bergerak-gerak. Lalulah dalam keadaan macam itu bibirnya bergerak-gerak, lalu wafat. Ibnu Abbas beritahu kepada Rasulullah, aku tengok sendiri bibir Abi Talib itu bergerak-gerak, dan aku dapat mendengar bahawa dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi Rasulullah mengatakan, aku tidak mendengarnya.
Nabi tidak mendengarnya, lalu kewafatannya itu menyebabkan Nabi bersedih. Nabi bersedih. Sebab itu ada dua pandangan. Kebanyakan ulama sirah mengatakan bahawa Abi Talib tidak beriman, tetapi ada sebahagian daripada ulama mengatakan Abi Talib beriman berdasarkan Ibnu Abbas menyaksikan bahawa Abi Talib itu menggerak-gerakkan akan bibirnya. Maka wallahu alam, moga-moga kenyataan Ibnu Abbas itu benar di sisi Allah, pandangan yang lemah itu benar di sisi Allah Ta'ala. Walau demikian, Nabi tetap bersedih dengan kewafatan bapa saudaranya yang Nabi cintai. Maka sebulan kematian Khadijah, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib pun meninggal dunia. Khadijah yang Nabi sayang, menjaga Nabi, beri sokongan pada Nabi, wafat. Kemudian ada Abi Talib pula yang bersungguh-sungguh mempertahankan Nabi, tiba-tiba Abi Talib pula meninggal dunia. Yang mana Abi Talib ini berperanan mempertahankan baginda daripada penyiasaan orang-orang musyrik Mekah. Masa Abi Talib ada, mana orang berani menyiasat Nabi? Kalau berani pun Abu Jahal, Abu Lahab daripada dia, orang lain tak berani. Dan selagi mana Abi Talib ada, Abi Talib mempertahankan Nabi, sehingga orang tak berani, orang malu kepada Abi Talib. Maka dia jaga sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Talib tidak membohongi apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan tidak pernah Abu Talib mengatakan apa yang Rasulullah bawa ini tidak benar, dia mengakui. Sehingga kan dia kata, wahai Muhammad, kamu bawalah apa yang kamu nak bawa, kamu beritahulah kepada orang apa yang kamu nak beritahu. Adapun aku akan mempertahankan kamu, dan aku tidak akan serahkan kepada kamu, dan tidak akan menyerahkan kamu. Lam usallimuka abadan, aku tidak serahkan engkau kepada mereka buat selama-lamanya. Maknanya selagi mana dia ada hayat, selagi mana dia hidup, dia tidak akan serahkan Muhammad kepada orang musyrik Mekah. Pernah orang musyrik Mekah dia minta, dia datang seorang anak muda yang kacak, yang handsome, kemudian dia pergi jumpa Abi Talib. Dia kata, hei Abi Talib, ni aku bawa seorang pemuda yang gagah, yang comel, yang handsome, yang tampan, dia macam Muhammad juga. Jadi apa kata, aku serahkan anak aku ni dan musrahkan anak saudara muka aku. Abi Talib tanya, dah nak buat apa? Gini, aku serah anak aku ni, mu jaga molek-molek, anakmu aku nak bunuh. Kata Abi Talib, oh banyak cantik, anak kita beri nak bunuh, anak dia suruh kita jaga. Abi Talib kata, sekali-kali aku tidak akan serahkan. Maka demikianlah Abi Talib benar-benar mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meyakini kebenaran Nabi, tetapi dia tidak mengucap dua kalimah syahadah sehingga akhir hayatnya. Dia tidak beriman kepada Allah. Ini mengikut pendapat kebanyakan ulama sejarah mengatakan dia tidak beriman. Maka ketika Nabi ajar, Nabi sebut kul la ilaha illallah, maka kata Abu Jahal, takkan nak tinggal agama datuk nenek moyang kita? Nabi kata sebut, maka berlawan Nabi dengan para saudara dia. Nabi kata sebut la ilaha illallah. Oh, maknanya ini agama kita yang sebenar, begini-begini. Berlawan dengan Nabi. Nabi kata ucap dua kalimah syahadah, aku akan jaminmu dapat syafaat aku akan jaminmu masuk syurga. Akhirnya dikatakan bahawa dia tidak beriman kepada Allah. Dan berdasarkan itu, maka Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberikan hidayah petunjuk kepada siapa yang engkau kasihi. Wahai Muhammad, kamu tidak mampu, tidak berjaya, tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi. Maka di sini kita kena faham, kadang-kadang kita kasih kepada orang yang dekat dengan kita. Kita kasih pada isteri, kita kasih pada anak. Kadang-kadang kita kasih pada anak, kita nak anak jadi baik, tak jadi baik juga. Maka kena faham hidayah milik Allah. Nak suruh kita ni, nak harapkan isteri kita jadi baik, anak kita jadi baik, kita banyak dekatkan diri dengan Allah. Biar Allah Ta'ala lah yang ubah hati-hati manusia, biar Allah Ta'ala lah yang membalikkan yang buruk kepada yang baik. Kita tidak ada kemampuan. Nabi begitu juga. Nabi bersungguh-sungguh berdakwah, habis Nabi ajak orang lain beriman kepada Allah. Pak saudara Nabi duduk serumah dengan Nabi.
Bukan Nabi tak suruh tu, bukan Nabi biar gitu, Nabi aja bos saudara dia. Tapi bos saya kata tak apalah Muhammad, kamu berdakwah lah, aku tolong kamu. Kamu nak bawa, tapi dia tak beriman, dia tak berikut. Akhirnya dikatakan bahawa dia wafat dalam keadaan tidak beriman. Sedih, Nabi sedih kerana orang yang disangkakan, orang yang diharapkan beriman, tapi tidak beriman. Dan orang ini juga yang mempertahankan Nabi. Kalau orang yang menentang Nabi, yang mengkhianati Nabi, itu lainlah. Abi Talib, Abi Lahab itu memanglah maknanya, sehingga Abu Jahal itu dipanggil Firaun zaman tu. Nama kita, makna zaman Nabi, menggambarkan betapa buruknya dia buat pada Nabi. Tetapi Nabi mengharapkan Abi Talib orang yang mempunyai akhlak yang baik dengan Nabi, hanya sayang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa tetapi Allah dualah yang berkuasa memberikan hidayat kepada siapa yang dikehendaki, dan dialah juga yang mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Maka Allah Ta'ala memberi kepada siapa yang ia kehendaki. Walau bagaimanapun disebabkan jasanya yang besar terhadap baginda Rasulullah SAW, kita mengharapkan Allah Ta'ala meringankan azabnya. Kata pengarang kitab kita ini, terdapat hikmah yang jelas hasil daripada Abi Talib dan kebanyakan kaum keluarganya tidak memeluk Islam. Ada banyak bapa-bapa saudara Nabi yang tidak memeluk Islam ini, supaya di antara hikmahnya orang tak tengok agama ini agama milik keluarga, tidak. Agama ini milik siapa-siapa. Islam ini siapa nak masuk boleh, ia tidak ada batasan. Maka tidak dilihat, oh ini keluarga, ini agama ini milik keluarga Muhammad, mesti keluarga Muhammad. Maka Allah Ta'ala tunjuk hikmah dia, tidak milik keluarga tapi milik siapa saja boleh beriman kepada Allah. Sehingga kan orang Parsi seperti Salman Al-Farisi datang daripada jauh akhir beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana sekiranya mereka segera menyahut seruan Rasulullah, sudah tentu orang ramai akan berkata mereka adalah kaum yang mencari kedudukan dan kebanggaan yang belum diperolehi. Orang akan kata ni anak beranak dia nak cari kemuliaan ni, nak cari kedudukan ni, bina anak beranak bina satu agama, lepas tu dia pakar bawa agama bakar. Ini keluarga ni nak cari kedudukan. Pernah satu ketika orang duk kata-kata pada Nabi, maka ada seorang tu nak tengok, betul ke yang dikata ni Muhammad ini dia ini adalah orang yang ingin mencari kedudukan. Lalulah dia pergi tengok, dia pun ikut mengekori Nabi. Bila dia mengekori Nabi, sampai ke rumah Nabi, Nabi sedar. Akhirnya Nabi ajak dia masuk. Bila Nabi ajak dia masuk, dia tengok dalam rumah Nabi, oh wah, dia ni pengikut ramai, orang yang hebat. Tapi tengok dalam rumah Nabi tak ada apa-apa. Dia tak dalam kepala, oh orang kata dia nak cari kekayaan. Oh bukan, bukan nak cari kekayaan. Bahkan dia tahu sahabat dia Abu Bakar kaya, disangkakan Muhammad ni kaya betul. Tapi bila tengok Nabi tak ada apa-apa. Kemudian dia pun tengok lagi Nabi, dia pun tanya, adakah anak beranak kamu ni daripada keturunan orang pemimpin-pemimpin besar ataupun keturunan raja? Nabi kata tak ada, biasa saja. Akhirnya dia pun fikir, oh Nabi ini kalau kata keturunan ni keturunan raja-raja, mungkinlah dia nak rapah kuasa. Dia nak rapah kuasa. Akhirnya dia tengok keadaan Nabi, lalulah dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ramai orang-orang kafir yang mulanya dia tak kenal Nabi, dia menyusui. Tapi bila dia dah kenal Nabi, dia tengok akhlak Nabi, lalu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa Nabi ini bukan menyuruh bapa saudara dia, anak beranaknya beriman, tapi Allah Ta'ala ada yang tidak izinkan beberapa bapa saudaranya, ahli keluarganya tidak beriman, sebagai jalan supaya hilang tomahan, tidak dikatakan ini agama Muhammad dan keluarga dia sahaja. Akhirnya orang pun dapat, maka hujah yang mengatakan Islam ini agama daripada keluarganya, maka tertolak. Akhirnya sesiapa sahaja boleh beriman, dan ramai juga orang-orang Yahudi pun masuk Islam dengan sebab akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu mereka mendakwa perkara yang direka-reka ini. Tetapi apabila para penentang mendapati bahawa pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang asing yang bukan daripada kaum keluarganya,
Dia pun tengok orang yang mengikut Nabi ada berapa golongan. Yang pertama, golongan hamba. Golongan hamba yang jadi pengikut Nabi. Jadi kalau ikut hamba, apa yang Nabi boleh daripada hamba? Tapi Nabi terima sebab menunjukkan bahawa Nabi tak cari kekayaan. Kalau Nabi cari kekayaan, hamba Nabi tak terima dah. Tapi golongan hamba. Kemudian ada juga golongan yang miskin, ada bersama dengan Nabi. Dan ada juga golongan yang kaya. Dan ada orang Arab Mekah, ada orang Arab daripada luar. Dan juga ada juga orang-orang daripada orang kafir yang menyembah patung berhala, akhirnya beriman kepada Allah Ta'ala, yang daripada Najran, daripada Nasrani, daripada Yahudi, ada datang beriman dengan Allah dan juga Rasul. Maka dalam tu pula orang tengok apa ajaran Nabi Muhammad. Orang tengok ajaran Nabi Muhammad yang berpecah belah disatukan, yang bermusuh-musuhan akhir kali ditanam kasih sayang, yang mereka itu dalam keadaan benci membenci, akhirnya menjadi rapat satu. Orang dahulu sebelum Nabi ini dilantik menjadi Rasul, orang-orang Mekah duduk dalam ketakutan, bergaduh dengan perkara-perkara kecil. Kabilah banyak selalu berperang. Dok kabilah ni sama kabilah ni, habis kabilah ni naik kabilah lain buat perang sama sendiri. Sehingga kan dikatakan bahawa orang-orang pada zaman jahiliyah itu, masa sebelum kebangkitan Rasulullah, peperangan menjadi perkara biasa. Tiba-tiba Nabi lahir. Bila Nabi dilahirkan kemudian dibangkit menjadi Rasul, orang tengok manusia yang keras, yang suka berbunuh-bunuhan, tiba jadi kasih sayang, jadi berkasih sayang, jadi berbaik-baik. Jadi kabilah-kabilah pun tidak bergaduh di antara satu sama lain. Dia melihat bahawa sahabat-sahabat Muhammad telah berubah, yang keras menjadi lembut. Maknanya itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok apa yang dibawa oleh Nabi ni, Nabi tak kira. Contohnya apa? Abu Jahal. Abu Jahal ini kuat memusuhi Nabi, tapi apa yang berlaku pada anaknya Ikrimah beriman. Maka Nabi muliakan, sehingga Nabi kata, jangan kamu kutuk Abu Jahal depan Ikrimah. Maknanya walaupun Ikrimah itu ayahnya Abu Jahal, tapi Ikrimah datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, bunuh dia ayah saya. Apa begitu? Rasulullah kata jangan. Maknanya dia suruh bunuh Abu Jahal. Masa tu Islam tak kuat lagi, sehinggalah berlakunya peperangan baru mati. Lalu dia kata kepada ayahnya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kamu mahu membunuh ayah saya, jangan kabur orang lain, kabur saya. Maknanya dia punya setia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian, dan dikatakan juga Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Utsman ibn Affan ini daripada Bani Umayyah ini dia bermusuhi dengan Bani Hashim daripada Nabi. Walaupun Bani Umayyah ini memusuhi Bani Hashim daripada keturunan Nabi, Sayyidina Utsman masuk Islam. Mula-mula ada Nabi muliakan Sayyidina Utsman. Jadi orang nak marah ni, orang Bani Umayyah nak marah kepada Nabi, dia tengok, Nabi muliakan orang kita, Nabi muliakan Sayyidina Utsman, orang terima, Nabi terima Sayyidina Utsman. Dengan cara macam tu, orang yang nak marah kepada Nabi jadi lembut. Ini kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang masuk bersama Nabi ini, Nabi tidak kira. Maka dikatakan pengikut Nabi ialah orang asing yang bukan daripada kaum keluarganya, malah kadang-kadang daripada kaum yang memusuhi baginda, seperti Utsman bin Affan bin Umayyah. Maka mereka tidak mempunyai sebarang hujah untuk ditegakkan. Dia tengok anak beranak Sayyidina Utsman ni, Bani Umayyah sangat kuat memusuhi Bani Hashim. Tiba-tiba Sayyidina Utsman masuk Islam. Bila Sayyidina Utsman masuk Islam, Nabi letakkan Sayyidina Utsman ni di tempat yang tinggi, mulia. Maka orang Bani Umayyah yang nak marah-marah Nabi jadi slow, jadi kendor. Sebab apa? Sebab dia tengok Nabi telah muliakan Sayyidina Utsman. Ini di antara cara Nabi menyebabkan orang yang sungguh-sungguh nak marah pada Nabi, akhirnya jadi berkurangan marah.
sampai menimbulkan kasih sayang dalam hati mereka terhadap baginda Rasulullah. Apa yang boleh mereka kemukakan hanyalah dakwaan-dakwaan bohong yang cuba dikedepankan ketika berhadapan dengan hujah dan bukti yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang kafir musyrikin Mekah, dia tak boleh berlawan dengan Nabi kecuali mereka dapat kekalahan saja. Dia panggil orang yang pandai bercakap, jumpa Nabi, Nabi baca ayat Quran, terus beriman. Dia panggil orang yang pandai bersyair, Nabi baca Quran depan mereka, terus beriman. Akhirnya orang kata, macam mana bila kita hantar orang, tiba-tiba orang tu beriman? Kerana mendengar Muhammad baca Quran. Tapi dia tak tahu Quran, dia kata Muhammad bersyair. Oh, kalau begitu Muhammad ini ahli syair. Tapi kalau ahli syair pun ramai yang bersyair, tapi taklah jadi pengikut. Oh, kalau macam itu tukar sihir. Maka begitulah yang boleh dia kata pada Nabi Muhammad dengan tuduhan-tuduhan yang tertentu. Lalu dikatakan bahawa yang dikemukakan oleh Rasulullah di atas dakwaan tersebut ialah baginda adalah seorang tukang sihir yang memisahkan di antara seseorang dengan isterinya, dan sebagai tukang tenung, ahli nujum yang mendapat maklumat daripada alam ghaib. Kadang-kadang Nabi beritahu wahyu-wahyu yang sampai pada malaikat, Nabi beritahu, dia kata Nabi ni ada bela jin. Nabi ini tahu alam ghaib. Macam-macam dia tuduh kepada baginda Rasulullah. Sehingga pernah satu ketika nak masuk musim haji, maka mereka bermesyuarat, macam mana ni musim haji ni nanti orang-orang luar ramai datang, daripada Syam datang, daripada Bahrain datang, daripada Yaman datang, maka ramai datang ke Mekah. Bila ramai datang ke Mekah, Muhammad akan ambil peluang berdakwah, nanti pengikut Muhammad ramai. Nak buat macam mana? Maka mereka mesyuarat, gini lah, kita sekat orang Nabi masuk. Dah kalau jangan Nabi masuk, rugilah perniagaan. Dah kalau macam tu, nak buat macam mana ni? Akhirnya dia buat keputusan, dia sekat orang nak masuk ke Mekah. Dia sekat, sebelum dia sekat, dia beri penerangan. Kamu nak masuk ke Mekah, jaga di Mekah ada seorang nama Muhammad, mu jangan ikut kata dia. Kalau ikut kata dia, habis lah, pecah belah habis. Akan terpisah suami dengan isteri, akan terpisah ahli keluarga. Sehingga ada sahabat, dia nak masuk ke Mekah, maka orang kafir musyrikin Mekah tahan dia tengah jalan. Lalu diceritakan tentang Muhammad dengan perkara yang buruk. Dia pun naik takut. Allah, macam mana ni nak lari daripada Muhammad ni? Maka dia ni terfikir, macam mana ni? Maka dia masuk ke Mekah, hatinya berdebar-debar, takut jumpa dengan Nabi Muhammad. Kenapa digambarkan begitu? Akhirnya dia ambil kapas, letak dalam telinga. Dia takut apa? Dia takut bila dia terjumpa Muhammad, dia dengar Muhammad cakap, sebab digambarkan Muhammad ni ahli sihir. Lalulah satu hari dia berjalan, jalan-jalan itu masuk dalam Kaabah. Kebetulan Nabi duduk dekat Kaabah. Bila Nabi duduk dekat Kaabah, maka dia telah melihat ada seorang lelaki dikerumuni oleh beberapa orang dan seolah-olah sedang bercakap, tapi dia tak dengar daripada jauh. Lalu dia kata, Muhammad ni. Dia pun ambil kapas, dia sumbat dalam telinga. Dia ambil kapas, dia sumbat dalam telinga. Dia pun jalan. Tapi bila dia tengok cara Nabi bercakap, Nabi bersama dengan sahabat, dia jadi tertarik. Kena dengar sekali. Akhirnya dia buang kapas. Dia buang kapas dalam telinga dia pun pergi. Bila dia pergi, dia dengar. Dia dengar. Ini satu ajaran yang baik. Dia pun masuk Islam. Bila dia masuk Islam, maka orang pun katalah, kena makan sihir Muhammad. Maka demikianlah mereka itu bersungguh-sungguh nak menyekat dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan Nabi ini ahli nujum. Ada yang mengatakan Nabi ini orang gila, ada yang mengatakan Nabi ini tukang sihir dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan tahun kematian isteri dan bapa saudaranya dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan, kerana Nabi merasa sedih wafatnya Siti Khadijah, wafatnya Abi Talib yang merupakan pembantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Abi Talib meninggal, baginda diperlakukan oleh orang Quraisy apa yang mereka tidak sanggup lakukan ketika Abi Talib hidup. Maka lepas Abi Talib wafat, ada orang kafir sudah berani menyakiti tubuh Nabi. Nabi tetap bersabar dan minta jemaah sabar. Dia sambung minggu depan. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.